Hai, Maimura for you di sini. Hari ini, saya akan menerangkan satu filem. Pada waktu petang biasa di bandar, pasangan muda sedang dalam proses berpindah ke apartmen baru mereka yang cantik. Mereka mempunyai banyak kotak sendiri untuk dibongkar, tetapi mereka terkejut apabila mendapati bahawa tuan rumah meninggalkan peti sejuk lama yang fungki. Gal langsung tidak kagum tetapi Rob mendapati ia sangat menarik kerana model lama ini mempunyai motor di atas dan bukannya di bawah seperti model moden. Dia menjelaskan bahawa udara panas naik jadi tidak masuk akal untuk meletakkan motor di bawah peti sejuk kerana ia membenarkan udara panas naik ke dalam mesin, tetapi Gal tidak peduli dan hanya bersetuju dengan apa sahaja yang dia katakan untuk melawatkannya. Selepas itu, Gal mengeluarkan sebotol wain untuk dikongsi dengan suaminya dan Rob dengan teruja membuka peti sejuk untuk mendapatkan ais. Dia mendapati bahawa peti sejuk itu penuh dengan fros menjijikkan lama dan membandingkannya dengan kubu kesunyian Superman. Selepas menarik dengan sekuat tenaga, dia hampir tidak mendapat sedikit ketulan ais daripadanya. Kemudian pasangan itu berkongsi roti bakar untuk kehidupan baru mereka bersama-sama, tetapi sebelum Rob boleh meneguk minumannya, dia perasan ada sesuatu yang pelik di dalam ais itu. Dia mengambilnya untuk melihatnya dengan lebih dekat dan bertanya kepada Gail sama ada dia melihat sesuatu, tetapi Gail mengesahkan dia juga melihat sesuatu. Yang pasti, dia mengambil kaca pembesar untuk pemeriksaan yang lebih baik dan mengesahkan bahawa di dalam kiub itu terdapat seekor raksasa kecil dengan pelbagai tombak menusuk badannya. Tertanya-tanya sama ada terdapat lebih banyak perkara seperti ini, Gail membuka peti sejuk semula dan dengan cepat mengeluarkan semua barang yang ditinggalkan oleh tuan rumah hanya untuk terkejut dengan apa yang ditemuinya. Rob tidak lama kemudian menyertainya dan mengesahkan bahawa nampaknya mereka mempunyai tamadun kecil yang hilang tinggal di dalam peti sejuk mereka. Di atas ais terdapat seluruh bandar zaman pertengahan dengan orang-orang kecil yang kecil menjalani kehidupan seharian mereka dan tidak menyedari dua gergasi yang terus menonton mereka seolah-olah mereka sebuah filem. Orang-orang kecil ini juga bergerak dengan sangat pantas sambil mereka terus membina bandar mereka dan bekerja keras untuk mencapai kemajuan. Gal menegaskan bahawa ini tidak masuk akal, menjelaskan bahawa ini adalah bandar zaman pertengahan awal tetapi mamut berbulu mati beribu-ribu tahun sebelum zaman pertengahan. Rob tidak begitu faham tentang sejarah jadi dia hanya bersetuju untuk melawatkannya. Selepas itu, Rob memutuskan untuk mengebumikan mammoth beku kecil dalam pasu tanah. Nampaknya ini telah membuatnya sangat sedih, jadi Gal cuba untuk menggembirakannya dengan mengatakan haiwan kecil itu akan menjadi baja yang baik, tetapi Rob berpendapat ia terlalu awal untuk bergurau. Tidak lama kemudian rasa ingin tahu semakin menguasai mereka dan pasangan itu memeriksa peti sejuk beku sekali lagi hanya untuk terkejut dengan apa yang mereka temui seterusnya. Tamadun kecil itu telah berkembang pada kelajuan yang drastik dan kini sedang melalui revolusi perindustrian yang merangkumi semua jenis bangunan seperti kilang dan jalan raya yang dibina di seluruh ais dan mengisi peti sejuk beku dengan asap. Memandangkan pasangan itu hanya pergi selama 10 minit tetapi beberapa dekat telah berlalu untuk anak kecil mereka, Gal mencapai kesimpulan masa bergerak lebih pantas di dalam peti sejuk dan Rob kecewa apabila dia menyedari bahawa mereka telah merindui zaman Renaissance. Ketika Rob melihat dua lelaki kecil duduk di sebelah bangunan yang sedang dalam pembinaan, dia mendapati dirinya tertanya-tanya sama ada orang kecil itu melihat dia dan Gal sebagai Tuhan. Bagaimanapun, dua lelaki kecil itu sebenarnya mempersendakan pasangan itu. Mereka mendapati wajah gergasi mereka lucu dan jengkel dengan brokoli yang tersangkut di gigi Gail kerana mereka telah melihatnya sepanjang hari. Hanya beberapa saat sahaja diperlukan untuk tamadun kecil itu mula berubah semula dan kini bangunan moden sedang dibina pada kelajuan yang tinggi. Rob melihat benda-benda berterbangan dan Gail menyedari ia adalah kapal terbang. Dia juga melihat bangunan pencakar langit baru, membuat dia mencapai kesimpulan bahawa tamadun kecil itu telah mencapai masa sekarang. Rob bersetuju apabila dia melihat kedai Starbucks mengesahkan jenama ini benar-benar muncul di mana-mana. Kemudian Rob menyedari sesuatu yang pelik dan mendekat untuk melihat dengan lebih baik.
Pada ketika itu, peluru berpandu jatuh di tengah bandar dan meletup, membutakan Rob dan membuatnya berundur sehingga dia jatuh ke lantai. Semasa menjerit boleh didengari dari peti sejuk, Gail bergegas ke sisi Rob untuk membantunya bertenang, tetapi Rob terus panik sambil menunjukkan nuklear sebenar meletup di dalam peti sejuk beku mereka. Bagaimanapun Gail tidak boleh menganggapnya serius kerana Rob kelihatan seperti tomato besar dan ia membuatkan dia ketawa, jadi dia menyerahkan pembakar roti kepadanya untuk melihat betapa tidak masuk akalnya dia kelihatan. Di dalam peti sejuk beku, bom nuklear besar terus meletup. Rob menyedari keadaan semakin buruk namun pasangan itu hanya boleh merenung apabila tamadun kecil itu diambil alih oleh keganasan, jeritan dan lebih banyak letupan. Merasa kecewa, Gail menutup peti sejuk beku, menunjukkan bahawa orang ramai tidak boleh mengatasi peperangan dalam beberapa minit sahaja. Rob tertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dan Gail hanya berkata mereka harus mendapatkan pizza. Pada sebelah petang, pasangan itu menikmati pizza mereka untuk makan malam sambil cuba menunggu dengan sabar, tetapi akhirnya Rob tidak tahan lagi dan berkata mereka harus membuka peti sejuk semula. Gail mengingatkannya bahawa mereka perlu menerima kemungkinan tamadun tidak berjaya, tetapi Rob tetap membuka peti sejuk beku. Anehnya, tamadun kecil itu telah menjadi sebuah bandar futuristik yang penuh dengan lampu terang dan kereta terbang yang mengingatkan Gail kepada Emerald City dari Wizard of Oz. Rob kagum melihat betapa cantik dan canggih segala-galanya dan pada masa itu, sebuah bangunan muncul betul-betul di hadapan mereka yang mengingatkan Rob tentang mainan dewasa. Struktur besar seperti piramid juga muncul di tengah-tengah bandar kecil itu, tumbuh tinggi apabila jambatan bersambung di sekelilingnya untuk mendapatkan tenaga daripada bangunan lain. Bagaimanapun, struktur itu tiba-tiba berubah menjadi kubu berbentuk berlian yang bercahaya dengan terang sehingga terpaksa memakan seluruh bandar sehingga ia meletup. Kilauan yang terhasil kelihatan seperti bintang dan memancarkan pancaran cahaya indah yang mula berterbangan di sekitar dapur pasangan itu, menerangi setiap sudut ketika Rob dan Gail menonton dengan terpesona dan tersenyum lebar. Teori mereka ialah orang kecil mungkin telah menemui cara mengembara melalui ruang dan masa. Selepas itu, lampu kembali ke peti sejuk beku dan berkumpul menjadi sfera sebelum hilang secara langsung. Rob dan Gail berubah daripada tersenyum kepada kelihatan agak sedih dan keliru, dan apabila Rob tertanya-tanya sama ada orang kecil itu akan kembali, Gail berkata ia tidak mungkin. Merasa perlu bersedih, Rob menarik palang peti sejuk sebagai cara untuk meneruskan dan menerima orang kecil sudah tiada. Gail memeluknya untuk menenangkannya sebelum menutup peti sejuk beku, memutuskan bahawa ia telah selesai untuk hari ini. Keesokan paginya, Rob membuat kopi dan berkongsi dengan Gail. Walaupun mereka tidak berkata apa-apa, jelas sekali mereka tidak boleh berhenti memikirkan tentang tamadun kecil di dalam peti sejuk, jadi mereka mengalah dan cuba membukanya semula. Terkejut mereka mendapati terdapat kabus sejuk yang keluar daripadanya walaupun ia masih dicabut. Kejutan yang lebih besar ialah di dalam peti sejuk terdapat zaman ais baharu yang berlaku, menunjukkan Homo sapiens primitif memakan badan besar makhluk purba. Nampaknya tamadun kecil itu tidak hilang, sebaliknya telah ditetapkan semula dan telah bermula dari sifar. Pada ketika itu, seekor Tyrannosaurus Rex mengaum dengan kuat dan mula mengejar lelaki primitif itu, menangkap seekor di udara dengan mulutnya yang besar sebelum mengejar yang baru sahaja jatuh ke tanah. Sekarang dari mana mungkin tamadun ini berasal? Ternyata setelah selesai penciptaannya, Tuhan kini menjadi seorang tua yang cukup bosan. Dia duduk di pejabat mewahnya sepanjang hari dan mengagumi versi kecil bumi yang ada di atas mejanya, di mana orang primitif tinggal di antara haiwan dan tumbuhan besar. Tuhan berada di tengah-tengah buku apabila pelayannya Geoffrey bertanya kepadanya tentang perkara itu, jadi Tuhan menjelaskan dia gembira kerana dia telah menemui resipi untuk lubang hitam. Pada masa itu, Tuhan perasan bahawa manusia di buminya yang kecil itu bergerak dengan pantas dan pada mulanya dia mendapati ia agak lucu. Namun, apabila orang primitif mengetahui cara membuat api dengan menggosok beberapa batang kayu dan batu, Tuhan murka kerana dialah yang sepatutnya memberi mereka kuasa sedemikian.
Dia tertanya-tanya apakah tempoh itu di bumi dan Geoffrey menjelaskan bahawa mereka masih perlu 200,000 tahun lagi untuk mendapat api mengikut rancangan. Marah, Tuhan memerintahkan Geoffrey untuk memadamkan api dan Geoffrey segera meniup orang-orang kecil di atas meja. Dari sudut pandangan anak kecil, ini adalah angin yang sangat kuat dan mereka cepat hilang api yang membuatkan mereka berasa tidak berdaya. Tuhan berasa puas dan kembali kepada kitabnya sambil mengeluh betapa manusia mengganggunya. Kemudian Tuhan memerintahkan Geoffrey untuk menghalau orang-orang kecil itu ke dalam sebuah gua, jadi Geoffrey menyapu tangannya ke atas tanah bumi yang kecil yang menakutkan gajah. Haiwan besar ini mula berlari-lari dan menakutkan manusia yang juga berlari untuk bersembunyi di dalam gua kerana Tuhan menunjukkan bahawa adalah baik untuk mengecilkan otak mereka. Tidak lama kemudian orang-orang kecil keluar semula untuk memulakan tarian ritual yang sepatutnya membawa hujan. Tuhan mengutuk mereka tidak memahami mengapa manusia tidak bahagia sekarang. Geoffrey menjelaskan bahawa mereka terlupa untuk mematikan kemarau di bumi, jadi Tuhan mengeluh dan membenarkan Geoffrey memberi mereka sedikit air. Geoffrey terkejut bahawa Tuhan sedang berbelas kasihan untuk perubahan, kemudian dia terus membuang air ke bumi kecil dengan botol semburannya. Orang kecil menadah tangan menyambut hujan, tetapi Tuhan hanya boleh ketawa melihat reaksi mereka. Seterusnya, Tuhan meminta Geoffrey menyembur manusia itu berulang kali supaya dia boleh terus ketawa melihat tingkah laku aneh mereka. Setelah dia berpuas hati, Tuhan kembali kepada bukunya sambil memerintahkan Geoffrey untuk melepaskan wabak. Terkejut dengan perubahan mendadak dalam mood Tuhan ini, Geoffrey mengambil sebuah kotak antik untuk mendapatkan vial yang kelihatan sangat menyeramkan. Selepas melihat Tuhan untuk pengesahan, Geoffrey menuangkan wabak dari botol itu dan orang-orang kecil itu serta-merta mula berasa sangat sakit dan mati. Tuhan mengagumi kegerian yang dia lakukan dengan muka kosong, kemudian dia kembali kepada bukunya.